Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslimin muslimat, hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Seperti biasa, marilah sama-sama kita memulakan pengajian pertemuan ilmu pertemuan kita pada malam ini dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita sentiasa dalam rahmat dan bimbingan daripada Allah Subhanahu wa taala serta pertolongannya, dan ilmu yang kita pelajari mudah-mudahan Allah berkati dan sama-sama kita dapat amalkan dalam kehidupan kita insya-Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin. Asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilman nafi'a warzuqna fahman wasi'a. Ya Allah, Tuhan kami, tambahkanlah kepada kami ilmu yang akan terus memberikan manfaat kepada kehidupan kami dunia dan akhirat kami, dan rezekikanlah kepada kami kepahaman yang luas, kepahaman yang diredai tentang agamamu ya Allah. Allahumma ja'alna min ulama'il amilin. Ya Allah, jadikan kami hamba-hambamu yang beramal dengan ilmu yang kami pelajari. Allahumma ja'alna minal mukhlasin. Ya Allah, jadikan kami hamba-hambamu yang diikhlaskan hati kami semata-mata mencari keridaan-Mu ya Allah. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina siratal mustaqim birahmatika ya arhamar rahimin. Na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. Na'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaqa. Allahumma inna nas'aluka al-'afiyah fid dunya wal akhirah birahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Amin. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Muslimin muslimat, alhamdulillah, marilah sama-sama kita merafakkan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala, kerana Allah Subhanahu wa taala terus memilih kita, terus memberikan kesempatan masa kepada kita untuk kita terus bersama-sama pada malam ini. Dan hari ini tuan-tuan dan puan-puan adalah siri yang keempat ya. Siri yang terakhirlah tuan-tuan ni bersama dengan saya. Jadi insya-Allah akan disambung oleh ustaz-ustaz yang lain selepas daripada ni insya-Allah. Malam ni kita akan habiskan praktikal solat sempurna mengikut cara Nabi sallallahu alaihi wasallam insya-Allah tuan-tuan ya. Dan sekiranya ada kesempatan masa, saya akan sebutkan kepada tuan-tuan dan puan-puan sekalian tentang cara solat duduk yang sebenar yang disepakati oleh alim ulama mengenai dengan solat duduk di atas kursi ataupun solat duduk di bawah tuan-tuan ya. Kalau saya tidak berkesempatan, insya-Allah nanti Ustaz Hamka ataupun Ustaz Salam mungkin akan sambung mengenai dengan cara solat duduk insya-Allah tuan-tuan ya. Baik, hari ini kita akan sambung mengenai dengan bangun daripada sujud untuk kita naik ke atas ya. Bagaimana bangun yang benar-benar mengikut kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, sebelum saya nak sebut tentang praktikal tu tuan-tuan dan puan-puan ya, sedikit saya nak sebut kebanyakan orang Melayu kita ni tuan-tuan, sebenarnya bukan orang Melayu saja tuan-tuan ya, kebanyakan manusia di seluruh alam begitulah keadaan semayangnya sebenarnya, tapi khasnya orang Melayu kita di Malaysia ni lah tuan-tuan ya. Bila kita solat berjemaah, ini yang sikit teguran yang saya nak sampaikan ya. Mudah-mudahan kita semua ini, ibadah kita ni tidak rugi dan tidak sia-sia tuan-tuan ya. Pahalanya mendapat pahala yang sempurna. Yang ni yang saya nak sampaikan tuan-tuan ya. Jadi kepada yang mungkin belum tekan butang share tu, saya mohon untuk sharekan kuliah ini supaya kita semua mendapat sama-sama pahala, mendapat saham akhirat. Kalau katalah ditakdirkan Allah kita malam ni dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sudah melakukan satu amal kebaikan yang sangat baik,
yakni kita telah menyampaikan kebaikan ini kepada masyarakat, dan sebanyak mana masyarakat yang dapat dengar kuliah ini, yang dapat amalkan apa yang kita sama-sama bincangkan, maka pahalanya mengalir kepada tuan-tuan semua insya-Allah tuan-tuan ya. Jadi tolong maknanya panjang-panjangkan kuliah ni kepada rakan-rakan sekalian tuan-tuan ya. Baik, jadi tuan-tuan, bila mana kita semayang berjemaah ya, khasnya semayang berjemaah saya nak sebut di sinilah tuan-tuan ya, dia isu dia yang paling banyak berlaku di kalangan masyarakat kita ni ialah daripada sujud naik ke atas ni ketika mana kita mengikut imam ni tuan-tuan ya. Baik tuan-tuan, bila kita ikut imam, pastikan kita kena pastikan tuan-tuan ya, imam ni selesai satu perbuatan dia, barulah kita mengikut perbuatan imam tersebut. Nanti yang saya nak sampaikan tuan-tuan ya. Makna kata semayang jemaah ni dia ada 27 kali ganda pahala jemaah. Tetapi kalau tidak betul cara kita mengikut jemaah tersebut, maka pahalanya tidak akan dapat 27 kali ganda tuan-tuan ya. Bahkan kadang-kadang boleh berlakunya perkara yang makruh. Bila kita mengikut imam, ada hukum-hukum yang menjadi makruh. Ini perkara yang orang tak nak ambil tahu, ataupun orang abaikan, orang tak kisah. Jadi dia semayang dalam keadaan yang rugi. Buat apa tuan-tuan ya? Kita hari ni kita tak nampak nilai pahala, maka kita tak kisah dapat pahala tak dapat pahala kan. Tapi esok di akhirat kelak, bila Allah tunjukkan nilai pahala balasannya dalam syurga nanti, maka menangislah kita, teresak-esaklah menyesal kita kerana kita mengabaikan pahala-pahala dekat dunia. Tuan-tuan, pahala ni balasannya bukan dunia, balasannya syurga tuan-tuan. Maka syurga ni balasannya tidak pernah kecil. Maka tuan-tuan jangan menganggap satu kebaikan tu dengan kecil, kerana balasannya syurga. Dan tuan-tuan, Allah Subhanahu Wa Taala tidak pernah memandang kecil kepada kebaikan hamba-hambanya tuan-tuan ya. Semua kebaikan yang dilakukan oleh hamba-hamba Allah Subhanahu Wa Taala akan dibalas oleh Allah dengan sebaik-baik ganjaran. Bahkan sekurang-kurang kebaikan adalah 10 pahala yang Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan tuan-tuan ya. Baik. Jadi tuan-tuan, pastikan kalau kita ikut imam tuan-tuan ya, bila imam itu sudah selesai menyebut perkataan bar, kalau sami Allah tu dah, sami Allahu liman hamidah, kita dengar perkataan dah tu, barulah kita daripada rokok ni angkat kepala naik ke atas. Nah, kita tak perhati perkara ni. Kita banyaknya imam sami'a, kita dah angkat kepala dah. Tuan-tuan dah. Jadi keadaan sujud ni yang banyak berlakunya, sebab sujud ni dipanjang. Keadaan sujud nak naik ke atas ni, imam dia akan sebut Allah Akbar tu panjang. Allah. Kita biasanya imam ni tak habis bar kita dah bangun dah, maka perbuatan tu makruh. Tu yang saya nak selitkan dengan perbuatan sujud bangun ke atas. Dua keadaan yang memang manusia biasa langgar lah tuan-tuan. Kalau saya pergi mana-mana masjid, surau tuan-tuan ni, kebanyakan orang ni 70% jemaah yang semayang semuanya jenis orang kata dengan imam tu tak habis, imam gerak dia dah gerak dah. Ni banyak berlaku. Ni perbuatan ni makruh. Ijma' ulama' kata makruh tuan-tuan kita. Jangan kita ikut imam ni, jangan sampai kita bersama imam, makruh, tak boleh. Jadi maknanya pastikan imam ni selesai dia punya bar, bunyi bar dia, Allahu Akbar, bar bunyi baru kita turun. Sami'allahu liman hamidah, dengar dah baru kita angkat kepala kita. Begitulah pada semua pergerakan-pergerakan yang lain. Perkara ni menyalahi sunnah tuan-tuan ya. Kerana kalau kita lihat kepada kitab yang disebut oleh Ustaz Mahathir Mohamad J itu, disebutkan Nabi SAW ni, disebutkan oleh para sahabat menyebutkan yang kami tidak akan rokok melainkan setelah mana Nabi sempurna rokok Nabi, baru kami akan rokok. Maka itulah perbuatan sahabat dengan Nabi SAW. Itulah yang diajar oleh Nabi. Nabi kata bila imam rokok, barulah kamu rokok, kata Nabi. Bila imam selesai mengangkat kepalanya ataupun melakukan mana-mana perbuatan semayang, sudah selesai, barulah kita melakukannya tuan-tuan. Jadi jaga-jaga, jangan sampai kita ikut dalam solat berjemaah ini, kita tak dapat pahala yang sempurna sehingga kita melakukan perkara yang makruh. Jadi ulama' menyatakan mana-mana rukun yang kita lakukan itu tuan-tuan, bila mana kita sudah bersama dengan imam, maka pahala itu sudah tak dapat 27 dah. Rokok tu sepatutnya dapat 27 kali ganda rokok tu. Daripada semayang seorang dapat 1 pahala rokok. Ikut jemaah dapat 27 kali ganda pahala rokok, pahala sujud. Bila rokok kita bersama dengan imam, tidak menunggu imam selesai habis rokok baru kita rokok, maka 27 kali ganda pada rokok tu sudah hilang. Sebab jadi hukum makruh. Jangan sampai kalau kita lebih awal daripada imam, haram terus tuan-tuan. Ini bahaya. Kadang-kadang imam tak habis lagi daripada sujud nak naik ke atas, Allah, kepala dia tak naik atas, kita dah sampai ke atas. Dia kita semayang belakang, kita tak nampak kepala imam. Kena pula imam tu, imam yang dah berumur, ketua, dia bangun lambat. Kita orang muda belakang laju naik ke atas dah. Kita tegak dah, tengok imam tak tegak lagi. Maka hukumnya haram sebab kita telah mendahului imam dengan satu rukun tuan-tuan kita.
Baik, jadi pastikan yang tu tuan-tuan ya. Baik, jadi kita teruskan kepada praktikal ni untuk kita orang kata mengejar waktu tuan-tuan dan kita dapat selesaikan sampai habis lah tuan-tuan ni. Baik nah. Jadi saya akan tunjukkan kepada tuan-tuan ni untuk kedudukan bangun semalam nah. Semalam tu kita agak laju sedikit. Jadi kita hari ni kita buat secara perlahan lah tuan-tuan ya. Baik, daripada sujud. Maknanya kalau kita ikut imam, pastikan imam dah bar di atas, barulah kita sujud tadi tu, kita gerakkan kepala kita tuan-tuan ya. Tuan-tuan, kadang-kadang kita sujud walaupun kita dah habis baca subhana rabbiyal a'la tu 3 kali tuan-tuan ya. Jadi imam ni mungkin dia belum habis berdiri, kita subhana rabbiyal a'la dah habis 3 kali. Tak perlu rusing tuan-tuan. Tak perlu kita kata nak buat apa ustaz dalam sujud. Tuan-tuan boleh tambah bilangan sujud tu tuan-tuan ya. Bahkan diriwayatkan Nabi SAW menyebutkan kita boleh baca bilangan tasbih sujud tu boleh baca sampai 7 ataupun 9 kali tuan-tuan ya. Tuan-tuan, saya paling mudah kalau saya ikut imam dalam solat berjamaah, saya takkan kira tasbih saya. Tak perlu kira tuan-tuan, kita bertasbihlah sebanyak-banyaknya kepada Allah. Mana kata dalam keadaan kita sujud, imam nak naik ke atas agak lama yang tu, tuan-tuan tasbihlah selagi mana imam tak sebut bar di atas. Biar kita punya semayang ni orang kata tasbih kita banyak dan kita berzikir sepanjang masa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, jadi itu peluang untuk kita banyak bertasbih kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik tuan-tuan ya. Baik. Jadi kita bangun daripada sujud semalam, tuan-tuan ni. Bila kita bangun, yang pertama duduk istirahat. Ni sunat. Ni sunnah Nabi tuan-tuan ya. Kalau ada orang yang tak duduk sekejap begini dia terus bangun, maka hukumnya makruh. Maka kurang pahalanya tuan-tuan. Tidak disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuan sebenarnya yang kita kena faham sebenarnya ya. Sebenarnya Nabi SAW ni perbuatan solat dia bukan direka tuan-tuan. Bukan dia buat dengan akal dia. Bahkan semua gerak-geri Nabi ni duduk istirahat sementara itulah yang dikehendaki oleh Allah. Bukan Nabi yang buat tu reka-reka nak bagi kita buat macam tu. Ustaz, kenapa Nabi duduk istirahat macam ni? Adalah hikmahnya. Sebab Allah yang menciptanya. Allah yang menjadikannya tuan-tuan tak? Kalau kita kata ustaz macam mana saya nak semayang, ya Allah redha, ikutlah Nabi. Maka seperti mana Nabi ada duduk istirahat, maka kita duduk istirahat. Itu yang paling diredai oleh Allah. Hakikatnya kita solat ini kita mengikut apa yang Allah kehendaki, bukan Nabi yang kehendaki. Nabi SAW ni sebagai penyampai ataupun sebagai utusan Allah sahaja untuk menyampaikan cara ibadah yang Allah redha, cara ibadah yang Allah Subhanahu Wa Taala suka. Sebab tu tuan-tuan, kalau kita beramal ibadat, jangan beramal ibadat dengan kehendak nafsu kita seperti mana yang kita suka. Tapi kita kena beramal ibadat seperti mana yang Allah suka. Bukan kita beramal ibadat seperti mana yang akal kita fikirkan. Kita nak cepat, kita tak nak duduk istirahat. Itu cara kita fikir tuan-tuan nak. Jadi kita ni melakukan amal ibadah seperti mana yang Allah kehendaki, bukan seperti mana yang kita kehendaki. Jadi Allah nak kita semayang khusyuk, kita khusyuk. Allah nak kita semayang dengan tenang, kita semayang dengan tenang. Bukannya kita semayang dengan rasa hati kita nak cepat, nak kejar dunia, tu kita. Jadi kita kena ikut Allah, bukan ikut kita tuan-tuan gitu. Jadi duduk istirahat ni adalah hikmahnya tuan-tuan ya. Jadi duduk sekejap. Lepas duduk istirahat, datang ke depan balik dan tekapkan tangan tuan-tuan ke depan ni. Ini adalah sunnah yang kedua tuan-tuan ya. Baik, saya tengok tuan-tuan ada di kalangan kita kebanyakannya lah tuan-tuan ya. Yang saya perhati tengok ni, duduk istirahat tu ada yang dah buat, tetapi dia bangun dia letak tangan dekat tepi ni. Tuan-tuan ya. Maksudnya daripada sujud ni Allah, dia buat gini. Tangan duduk tepi ni bukan sunnah. Dia bangun dia tolak macam ni. Ramai yang tolak begini. Ni Nabi tak buat ni tuan-tuan. Dalam keadaan kita sihat, kita boleh letak tangan kat depan, kita buat cara macam ni makruh. Ni ramai yang tolak tangan duduk tepi macam ni. Jadi ini bukan cara yang Nabi ajar tuan ya. Jadi kalau kita nak bangun Allah, letak sini balik dan kita pun naik dah. Tuan-tuan ni naik macam biasa. Allahu Akbar. Itu naik sujud tuan-tuan ya. Baik. Kemudian ada juga disebutkan dalam hadis itu Nabi melarang orang yang bangun dengan penumbuk. Mana kadang-kadang ada orang bangun ni, dia bangun dengan penumbuk. Zaman Nabi dah ada sahabat buat dan Nabi tegur perbuatan sahabat tuan-tuan ya. Kita ingat zaman kita je yang ada pegang sana pegang sini. Rupa zaman sahabat pun ada juga yang dia bangun tu dia genggam tangan dia. Nabi larang tuan-tuan ya. Jadi maknanya dia bangun tu Allah, dia buat penumbuk ni, penumbuk dia kan. Dia tekan gini tuan-tuan. Maka Nabi larang kita bangun dengan penumbuk ni. Jadi kita tekapkan kita punya tapak tangan ni tuan-tuan gitu lah. Baik tuan-tuan, kenapa tak boleh pakai penumbuk ni? Tak ada adab tuan-tuan. Tak ada adab di hadapan Allah genggam tangan gitu nah. Baik tuan-tuan.
Dan seterusnya, ustaz, bila nak sebut Allah Akbar tu? Tuan-tuan, adakah terutamanya imam lah kan? Dia nak sebut Allah Akbar tu, kita sendiri pun nak sebut Allah Akbar tu masa bila? Persoalan ni ada ditanya kepada ulama-ulama, tuan-tuan ya. Baik, jadi kita nak sebut daripada sujud ni, nak bangun ke atas ni, bila kita kena sebut Allah tu? Dua pendapat, tuan-tuan ya. Boleh kita sebut Allah Akbar tu daripada sujud tadi tu. Maknanya kalau kita bangun tu Allah, panjang dah sikit, tuan-tuan. Dan boleh juga satu riwayat, maknanya kita bangun tu daripada sini, kita dah tekap muka ni nak bangun, baru kita sebut Allah. Nak bangun daripada tangan tekap ni, nak bangun baru sebut Allah. Dari situ baru kita sebut Allah, tuan-tuan ya. Dan ingat yang saya sampaikan kepada tuan-tuan sebelum ni, maknanya bila kita sebut perkataan Allah tu, pastikan sebutan Allah tu bergerak sekali dengan badan kita, biar sama semua, tuan-tuan ya. Maknanya Allah sampai ni bar, Allahu Akbar, tangan kita dah dekat sini dah. Jangan Allah Akbar dah habis, badan kita tak habis gerak lagi, itu tak ada mualat, tuan-tuan gitu. Kadang-kadang kita nak rokok ni, tuan-tuan. Kita nak rokok kadang-kadang kan, kita sebut Allah Akbar tu dah habis, tangan kita dah jatuh tapi Allah Akbar tak habis. Contohnya, ramai orang rokok macam ni. Allahu Akbar, tangan dah jatuh dah. Kan dia nak rokok ni, dia angkat takbir. Allahu Akbar, maksudnya itu tak mualat. Yang mualatnya macam ni. Bila kita nak rokok, Allahu Akbar, nampak? Bila kita turun, tangan pun sampai lutut, badan semua serentak semua. Itu ada pahala mualat dipanggil. Sebutan dengan gerak sama. Jadi jangan tangan dah jatuh pap dah, kita baru Allahu Akbar. Kemudian Sami'allahu liman hamidah, tangan dah jatuh, tapi masih sebut sebutan tu tak mualat lah. Tidak seiringan ya. Jadi maknanya Sami'allahu liman hamidah. Dah tangan kat sini dah. Itu dipanggil mualat, tu pahala sunat, tuan-tuan ya. Saya ajar tuan-tuan ni maknanya perkara-perkara yang untuk menambahkan pahala dalam solat kita di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, tuan-tuan ya. Baik, jadi yang terakhir pada malam ni, tuan-tuan ya, yang ni duduk tahiyat akhir. Tuan-tuan ya. Baik. Tahiyat akhir ni dia ada panggil duduk yang khas, dipanggil duduk tawarruk, tuan-tuan ya. Sebelum nak pergi tahiyat akhir tu, saya baru terlintas, tuan-tuan ya. Tahiyat awal sunat tak kita nak letak tangan ke depan, tuan-tuan? Tahiyat awal pun sunat juga. Tuan-tuan ya. Mana kata kalau kita tahiyat awal ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad kan, kita nak bangun naik kepada rakaat yang ketiga ni, sunat juga kita letak tangan ke depan, tekap ke depan, dan kita bersebut Allah. Maknanya jangan kita tahiyat awal ni, tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina, bangun Allah. Ni ramai bangun gitu. Dia bangun terus je, tuan-tuan nak. Dia tak dapatlah pahala menekap muka menekap tangan mengikut sunnah Nabi SAW. Baik, tuan-tuan ya. Yang terakhir adalah duduk tahiyat akhir, tuan-tuan ya. Duduk tahiyat akhir ni, tuan-tuan, dia rukun tu duduk. Tuan-tuan kena faham tu. Yang rukunnya duduk tu, bukan kaki, tuan-tuan ya. Kaki ni sunat, duduk ni yang rukun. Jadi kalau kita duduk macam ni, ni bukan duduk tawarruk. Ni duduk tahiyat awal ni bukan duduk ni, duduk iftirash. Dipanggil duduk iftirash. Duduk tawarruk ni adalah duduk yang mana kaki kiri kita ni masuk ke bawah. Masuk ke bawah macam ni. Maksudnya ni semestinya maklum lah, tuan-tuan ya. Ini duduk yang menyengging macam ni, yang orang kata punggung kita kena di atas lantai ni, dipanggil duduk tawarruk, tuan-tuan ya. Duduk tahiyat akhir ni panggil duduk tawarruk, tuan-tuan. Baik, tuan-tuan, jadi duduk ni lah ada beberapa perkara yang kita nak tengok, tuan-tuan, yang kita nak sebut, tuan-tuan ya. Baik, jadi duduk ni, tuan-tuan, perkara ni Nabi ada buat, tuan-tuan ya. Duduk tawarruk ni Nabi melakukannya ketika mana Nabi sudah berada di hujung-hujung usia, tuan-tuan ya. Pada awal-awal Nabi solat, Nabi duduk macam ni lah, tuan-tuan, macam biasa lah, duduk iftirash tu. Sebab tu, tuan-tuan, duduk tahiyat akhir ni nak duduk macam ni pun boleh. Sebab tu kalau kita pergi negara Arab, Mesir ke, siapa yang mengaji Mesir, mereka akan tengok orang Arab dia tak duduk macam kita, tuan-tuan ya. Yang duduk macam ni, duduk tawarruk yang menyengging ni adalah mazhab Imam Syafi'i. Kalau ikut perbuatan Nabi, kedua-duanya Nabi lakukan, tuan-tuan ya. Cumanya duduk yang iftirash macam ni, yang ni Nabi lakukan masa zaman Nabi muda-muda. Bila Nabi sudah agak berumur sedikit, tuan-tuan, maka Nabi
duduk menyengging macam ni. Maka Imam Syafi'i mengambil pandangan ini, tuan-tuan ya. Kenapa Imam Syafi'i mengambil duduk tawarruk ini sebagai mazhab dia? Tuan-tuan, ada hikmahnya, tuan-tuan ya. Kerana Imam Syafi'i sebut, dia kata duduk macam ni lebih afdal, kerana kalau ada makmum yang masbuk, tuan-tuan, makmum yang masbuk datang lewat, bila dia tengok imam duduk macam ni, maka dia tahu, oh, imam dah tahiyat akhir. Itu hikmah Imam Syafi'i. Imam Syafi'i kata, aku mengambil pandangan duduk macam ni lebih afdal, kerana makmum datang lambat, dia boleh tahu imam ni tahiyat akhir ke ataupun masih dalam keadaan tahiyat awal. Tapi kalau duduk yang tidak begini, tak boleh nak beza lah, tuan-tuan ya. Baik, tuan-tuan, satu lagi perkara yang saya terlintas, yang semalam saya terlupa, tuan-tuan ya. Duduk ni, tuan-tuan, duduk tahiyat awal ataupun duduk antara dua sujud ni, tuan-tuan, ada satu lagi riwayat, tuan-tuan ya. Nabi duduk ni dua keadaan. Satu, Nabi duduk macam ni lah, yang ni yang dalam keadaan biasa Nabi. Dan ada juga riwayat sahabat-sahabat menyebutkan Nabi pernah duduk macam ni. Ini sahaja dua, tuan-tuan ya. Riwayat lain tak ada. Jadi duduk yang Nabi pernah buat adalah duduk dua-dua ni tegak macam ni. Pernah Nabi buat macam ni. Tapi kebanyakan Nabi duduk beginilah, tuan-tuan ya. Jadi kalau ada orang yang duduk macam ni, ada juga pernah Nabi melakukannya. Tetapi Nabi tidak berlaziman dengan duduk macam ni, tuan-tuan ya. Ada orang Melayu, tuan-tuan, duduk macam ni tak ada. Ini Nabi tak buat dia, tuan-tuan. Ataupun dua-dua sengit gitu pun tidak ada, tuan-tuan. Kita mudah ambil yang biasa itulah, tuan-tuan kita. Baik, tuan-tuan. Jadi selesailah duduk tahiyat akhir. Baik, tuan-tuan. Ini perkara-perkara yang kita nak sebut yang berkaitan dengan tahiyat akhir ni, tuan-tuan ya. Baik. Saya duduk atas lah, tuan-tuan ya. Baik. Bila dalam keadaan duduk tahiyat akhir, pertama, tuan-tuan ya, jari kita ni ingatlah, kita rapat macam biasa. Ketika mana kita duduk ni, memang jari kita ni sentiasa macam ni lah. Bila tahiyat akhir ataupun tahiyat awal, tuan-tuan, jari kita ni yang sebelah kanan ni terus disunatkan kita genggam. Bangun daripada sujud tu, Allah, terus macam ni tangan. Jangan maknanya bangun tu tangan macam ni, batu baru nak genggam tak. Bangun daripada sujud tadi, terus letak atas perut, terus dah genggam dah tangan sebelah kanan kita ni lah, tuan-tuan ya. Baik, ni beberapa perkara yang kita nak sebut, tuan-tuan ya. Baik, yang pertama kan, bagaimana tangan Nabi ni, subhanallah, tuan-tuan ya. Detail sahabat-sahabat melihat cara solat Nabi, tuan-tuan ya. Jadi hari ni kita lega, tuan-tuan, kita semayang seperti mana Nabi semayang. Seronok jiwa kita semayang, tuan-tuan ya. Sebab kita rasa daripada kita angkat takbir sampailah kita bagi salam, semuanya kita tahu itu yang Nabi pernah buat. Alhamdulillah, syukur, tuan-tuan ya. Baik, tuan-tuan, tangan Nabi ni, tuan-tuan, dia ada 3 keadaan dia. Ni bukan telunjuk lagi ni, tuan-tuan. Ni baru kira genggaman Nabi ni. Genggaman Nabi, tuan-tuan. Baik ya. Pertama, ada keadaannya Nabi akan buat bulat macam ni. Tuan-tuan nampak ni. Bulat ni. Maksudnya Nabi akan ambil hujung ibu jari ni dengan hujung bariman ni, Nabi akan cantumkan begitu. Macam bulat. Tuan-tuan nampak Baik, ini keadaan Nabi yang pertama. Pernah Nabi buat macam ni. Ada riwayatnya, tuan-tuan ya. Keadaan Nabi yang kedua, Nabi genggam semua. Genggam lah. Nabi masuk semua genggam. Tuan-tuan ya. Ini keadaan yang kedua, Nabi pernah melakukan begini, tuan-tuan ya. Keadaan yang ketiga, dan inilah yang saya buat, yang saya amalkan, tuan-tuan ya. Tuan-tuan nak ambil mana-mana terserah lah, tuan-tuan ya. Saya dah biasa daripada kecil lagi, guru saya ajar macam tu. Masa saya mengajar sekolah tahfiz lagi, tuan-tuan ya. Dan ada disebut dalam kitab tu, ada sekali riwayatnya. Yang ketiga ialah, ibu jari Nabi ni akan berada di bawah telunjuk ni. Tadi genggam habis kan? Maknanya 1, tuan-tuan, ni 1, 2 dan 3 begini. Tuan-tuan ya. Ini keadaan kedudukan tangan Nabi ketika mana duduk tahiyat awal, tuan-tuan ya. Ini semua perkara sunat, tuan-tuan ya. Perkara yang nak menghiasi solat kita, menambahkan pahala kita di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, tuan-tuan. Baik, selesai yang ni, tuan-tuan ya. Tuan-tuan nak pilih yang mana-mana terserahlah, tuan-tuan ya. Baik. Dan seterusnya, tuan-tuan, telunjuk ni pula, tuan-tuan, nak bagaimana kedudukan telunjuk jari Nabi SAW yang kat depan ni, tuan-tuan ya. Baik, yang ni ramai, tuan-tuan ya. Orang Melayu kita ni ramai yang salah yang ni, tuan-tuan ya. Mungkin tidak pernah didetailkan perkara ni kepada mereka, tuan-tuan ya. Baik, jadi tuan-tuan, jari telunjuk ni, masa kita nak buat tahiyat awal ataupun tahiyat akhir, jari telunjuk kita ni memang sudah berada dekat depan ni lah. Kita genggam tu memang jari telunjuk kita sudah berada di atas lutut, tuan-tuan ya. Baik, kedudukan jari telunjuk ni macam mana? Kita ramai yang tegak. Tuan-tuan, tegak tidak ada riwayat.
Tuan-tuan ya, saya ulang balik kepada tuan-tuan. Kita pernah sebut, kita kata semua anggota kita ni sentiasa menghadap kiblat. Tuan-tuan, mata tengok kiblat, kan tangan pun menghadap kiblat. Jadi tuan-tuan, jari telunjuk Nabi ni tidak tegak begitu sebenarnya. Tuan-tuan, tidak ada riwayat yang menegakkan begitu. Dan kita angkat kadang-kadang sampai ke atas, ni pun tidak betul tuan-tuan ya. Yang Nabi angkat jari dia adalah agak bengkok sedikit macam ni, kalau tuan-tuan tengok. Dan sebenarnya jari Nabi, hujung jari ni tuan-tuan, jari Nabi ni jatuh kepada tempat sujud. Maknanya kalau kita letak tu, jari ni dia jatuh ke tempat sujud, ke depan. Dia bukan tegak, bukan macam tu. Dia bukan tegak, dia agak ke bawah sikit dan tidak tegak. Nabi angkat gitu je tangan ni. Dia agak melencong ke bawah, tuan-tuan ya. Itu disebutkan oleh Ustaz Mahathir Mohamad Juil lah, tuan-tuan ya. Dan ada hadisnya yang menceritakan Nabi mengangkat tangan begitu jari Nabi SAW. Ini ilmunya tuan-tuan ya. Baik. Jadi jari kita ni agak bengkok sedikit macam tu. Sama ada lelaki ataupun perempuan, sama keadaannya tuan-tuan ya. Dan jari telunjuk Nabi ni bukanlah depan daripada lutut. Tuan-tuan ya. Jadi jangan letak ni sampai kan kita angkat ni, mana lutut kita ni kan sampai ke depan, tak. Maknanya hujung jari dengan lutut ni lah hujung lutut kita. Nampak tak tuan-tuan ya? Jadi ujung jari ni dengan lutut di sini. Di sini tuan-tuan ya. Sama dengan di sini juga. Jadi kita angkat sekadar begitu. Maknanya tidak tegak sampai tengah-tengah, sikit saja diangkat oleh Nabi SAW, tuan-tuan ya. Jadi angkat sikit. Daripada bawah ni angkat sikit sahaja. Tuan-tuan ya. Angkat sikit saja. Baik tuan-tuan. Baik, seterusnya tuan-tuan nak. Bila pula kita nak angkat tu? Tuan-tuan nak. Ada orang angkat asyhadu dah angkat, tuan-tuan nak. Ada orang la dah angkat, macam-macam keadaan. Baik tuan-tuan, sebenarnya mazhab-mazhab yang lain macam-macam pandangan mereka tuan-tuan ya. Setengah pandangan mazhab tuan-tuan ni, ada setengah pandangan mazhab mereka menyebutkan, saya tak ingatlah mazhab mana-mana tuan-tuan, saya tak ingat, tapi mana di antara 4 mazhab tu lah tuan-tuan ya. Baik, ada setengah mazhab dia mengangkat ketika mana asyhadu tu dia angkat dah. Ini sama ada mazhab Hanafi atau mazhab Hambali, antara dua tu. Saya tidak ingat tuan-tuan antara dua tu lah. Jadi asyhadu dia dah angkat dah. Tapi itu bukan mazhab Syafi'i kita. Mazhab Imam Malik, tuan-tuan, mazhab Imam Malik dia angkat ketika mana sebutan Allah. Bila ada sebutan Allah dia angkat-angkat. Sebab tu dia tengok ada setengah orang semayang tangan digerak-gerak ni. Tuan-tuan ya. Kita mazhab Syafi'i tidak gerak-gerak gitu. Itu mazhab Imam Malik tuan-tuan ya. Bila ada perkataan Allah dia angkat-angkat. Bila ada Allah dia akan angkat. Tuan-tuan ya. Mana assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh dia akan angkat. Assalamualaikum wa ala ibadillah dia akan angkat. Asyhadu an la ilaha illallah dia akan angkat. Wa asyhadu anna Muhammadar rasul dia angkat banyak kali. Itu tengok jangan angkat-angkat tu. Kita jangan main turut-turut. Kita nak buat biar ada ilmu. Tuan-tuan nak. Kemudian dalam mazhab Imam Syafi'i kita, mazhab Syafi'i kita ialah dia angkat kita ke mana? Illallah. Illallah tu kita angkat Maknanya illa tu dah nak angkat dah. Illallah, Allah tu angkat. Illallah maksudnya tiadalah Tuhan melainkan Allah. Bila sebut perkataan Allah tu, kita pun angkatlah jari kita. Tu mazhab Imam Syafi'i tuan-tuan ya. Baik. Jadi maknanya asyhadu an la ilaha illallah. Tuan-tuan ya. Perkataan Allah tu panjangkan mat dia. Jangan asyhadu an la ilaha illallah. Dia kan Allah tu lafzul jalalah, dia ada huruf mat, maka dipanjangkan tuan-tuan ya. Jadi asyhadu an la ilaha illallah. Allah baru diangkat tuan-tuan ya. Maka diangkat sampai bila? Tuan-tuan ya. Ini riwayat Imam Abu Daud. Diriwayatkan daripada hadis Abu Daud tuan-tuan. Maka tuan-tuan diangkat tangan ini sampai kita selesai memberi salam yang kedua. Ni pun orang Melayu ramai tak tahu ni tuan-tuan ya. Kita ni kadang-kadang maknanya dah fil alamin, dah turun dah tangan kita, sabar anjur kita tuan-tuan nak. Ni kadang-kadang kita ni dia tengok orang sebelah, oh ya orang turun, aku pun turun tuan-tuan nak. Kita kadang-kadang beramal ni kerana kita tengok orang. Ni tak boleh ni tuan-tuan, kadang-kadang orang buat bukan betul pun. Jadi kadang-kadang amal kita menjadi warisan ni tak nak ni tuan-tuan ya. Kita ni kalau nak beramal ibadat bukan kerana warisan, kerana pengetahuan kita, kerana ilmu kita tuan-tuan ya. Kadang warisan ni kadang-kadang orang sebelah buat tu bukannya betul tuan-tuan nak. Jadilah jadi warisan sampai bila-bila gitu tuan-tuan ya. Jadi asyhadu an la ilaha illallah diangkat terus. Riwayat Imam Abu Daud meriwayatkan Nabi SAW mengangkat jari telunjuknya sampai selesai beri salam yang kedua. Bukan fil alamin innaka hamidum majid turun dah. Tuan-tuan nak. Jadi kalau imam bagi salam yang kedua, kita pun jangan turun. Saya tengok macam-macam perangai orang Melayu kita ni semayang ni tuan-tuan nak. Ada yang fil alamin innaka hamidum majid dia dah turun tangan dia tuan-tuan nak. Ada yang tak turun tangan, ditunggu imam bagi salam.
Imam bagi salam, dia turun tangan ni. Dia turun ni, telunjuk ni. Bukan tangan, turun telunjuk ni tuan-tuan nak. Tapi yang sebenar-benarnya ialah bukan imam yang bagi salam kita turun, tetapi kita yang bagi salam baru boleh turunkan tangan kita. Maksudnya selagi mana tak selesai semayang kita, kita terus mentauhidkan Allah ni sampai betul-betul selesai bagi salam, baru kita turunkan tangan kita dalam keadaan kita menyatakan Allah itu Tuhan kita yang Maha Esa. Tuan-tuan ya. Jadi ni tangan ni angkat asyhadu alla ilaha illallah, angkat ni. Kemudian sampai assalamualaikum warahmatullahi. Ni jangan turun lagi ni. Assalamualaikum warahmatullahi. Mak baru turun. Tuan-tuan ya. Yang tu ada disebut dalam riwayat Imam Abu Daud, tuan-tuan gitu. Baik tuan-tuan. Jadi yang seterusnya, ada juga disebutkan tuan-tuan dalam hadis mengenai dengan Nabi SAW, ketika mana dia mengangkat telunjuk ni tuan-tuan, dia sunatkan mata tengok hujung ni. Ni mungkin perkara yang jarang-jarang kita dengar tuan-tuan ya. Sebab tu kita kena mengaji, buka kitab baru kita tahu ada perbuatan-perbuatan Nabi yang selama hari ni kita tak tahu. Rupanya Nabi melakukan perkara tersebut. Tapi orang yang buta lain lah tuan-tuan. Orang buta mana nak melihatnya tuan-tuan ya. Kita yang celek ni lah tuan-tuan ya. Sunat tuan-tuan bila kita duduk dalam tahiyat akhir ni sunat tuan-tuan ya. Bila tuan-tuan sebut asyhadu alla ilaha, mata tengok tempat sujud. Tapi bila sampai illallah, sebut Allah tadi, mata kita terus tengok dekat jari telunjuk kita ni. Pada menyatakan mata kita juga mengesakan Allah. Maksudnya membenarkan apa yang jari kita sebut tentang keesaan Allah. Ni makna satu tuan-tuan, esa tuan-tuan ya. Jadi sunat kita daripada tengok tempat sujud tadi sampai asyhadu alla ilaha illallah, tengok dekat jari telunjuk kita tuan-tuan ya. Tuan-tuan belilah kitab praktikal solat sempurna tu, tuan-tuan boleh tengok sedetail-detailnya yang disebutkan oleh alim ulama kita, yang dikumpulkan oleh Ustaz Mahathir ni. Ustaz Mahathir ni dibuat rujukan kitab macam-macam, dikumpulkan, tuan-tuan cuma mengaji saja tuan-tuan. Ambil kitab dia untuk ambil hadis-hadis yang telah dikupas oleh Ustaz Mahathir tuan-tuan ya. Jadi tuan-tuan maknanya sampai sini tengoklah. Tengok sampai mana Ustaz? Sampai bagi salam tadi lah tuan-tuan ya. Mana kata tuan-tuan tengok pada tangan jari telunjuk ni pahala tuan-tuan, pahala lah. Maknanya assalamualaikum warahmatullahi, tengok kanan, tengok sini balik. Assalamualaikum warahmatullahi, barulah kita selesai. Tuan-tuan turunkan jari telunjuk kita. Ini ilmu yang mungkin hari ni kita boleh amalkan, bertambahlah pahala kita mengikut sunnah Nabi SAW. Baik tuan-tuan ya. Sebab tu saya kata tahiyat akhir ni dia banyak sikit dia punya hukum hakam yang berkaitan tuan-tuan. Baik nah. Bagi salam pula tuan-tuan. Bagi salam tuan-tuan ya. Bagi salam ni macam-macam fashion. Ada yang assalam dah pusing dah tuan-tuan ya. Kalau kita assalam dah pusing, maksudnya itu adalah mazhab Hanafi. Tuan-tuan ya. Dalam mazhab Syafi'i kita, assalamualaikum tak pusing lagi. Tuan-tuan ya. Pandangan mazhab Imam Hanafi adalah Imam Hanafi dah assalamualaikum wa Arab assalamualaikum dia pusing dah, solat dia pusing dah tuan-tuan tak? Kita mazhab Syafi'i assalamualaikum tak pusing lagi. Tuan-tuan tak? Perkataan assalamualaikum ni kan yang dikatakan rukun itu, setakat mana bacaan tu? Mana kata kalau orang bagi salam ke kanan ni tuan-tuan, dia rukun semayang kita ni salam itu tuan-tuan ya. Jadi salam kedua tu bukan rukun dah. Jadi rukun tu lah perkataan tu. Assalamualaikum tu adalah rukun tuan-tuan ya. Baik, sepanjang mana rukun tu? Adakah assalamualaikum warahmatullahi tu semua rukun belaka? Tuan-tuan tak? Mana kata kalau orang assalamualaikum terkentut contoh tuan-tuan tak? Batal semayang ke tak? Tuan-tuan tak? Setakat mana tu? Tuan-tuan ya. Jadi rukun memberi salam ni sekurang-kurangnya lah assalamualaikum tu rukun. Maknanya kalau ada assalam contoh terkentut batal semayang, maka kena ulang balik semayang ni tuan-tuan ya. Sekurang-kurangnya sampai kum tu selesai. Warahmatullah sunat dah. Tuan-tuan ya. Assalamualaikum tu lah rukun, warahmatullah tu dah tak masuk rukun dah. Tuan-tuan ya. Jadi dalam mazhab Imam Syafi'i kita, assalamualaikum ni yang rukun wajib ni, warahmatullah sunat tuan-tuan ya. Manakala kalau imam tak baca warahmatullah tak ada masalah tuan-tuan ya. Assalamualaikum tengah dulu. Assalamualaikum baru pusing. Ni mazhab Syafi'i kita nah. Warahmatullah pusing. Tuan-tuan ya. Dan duduk tengah balik sebut assalamualaikum. Ingat assalamualaikum tu muka kita dekat tengah. Ni mazhab Syafi'i kita nah. Assalamualaikum warahmatullah pusing kiri tuan-tuan ya. Baik. Muka ni, kepala ni tuan-tuan, yang ni sunat. Maknanya kata tuan-tuan ada orang kena nak bagi salam kepala duduk diam begitu pun semayangnya sah tuan-tuan ni. Kepala pusing ni sunat, bukannya rukun. Rukun tu ucapan tu. Lafaz assalamualaikum tu yang menjadi rukun. Siapa tak baca assalamualaikum tu fil alamin dibangun terus, fil alamin innaka hamidum majid,
maka batallah semayang ni tuan-tuan ya. Baik. Jadi assalamualaikum baru pusing. Tuan-tuan tak? Orang Melayu kita ramai, tuan-tuan ramai sangat yang buat perkara ni tuan-tuan ya. Dibuat macam mana tuan-tuan? Ditunduk ni tuan-tuan. Tunduk ni tak ada tuan-tuan ya. Tunduk ni makruh kalau kita buat tuan-tuan. Tak ada Nabi ajar tunduk-tunduk ni tuan-tuan tak? Ustaz Azhar kata apa tuan-tuan? Ustaz Azhar itu kata apa? Jepun dah lama balik kata dia tuan-tuan tak? Jadi tak perlu nak tunduk-tunduk dia kata. Jadi tak ada tunduk-tunduk nak semayang ni tak ada tuan-tuan ya. Jadi kita tunduk-tunduk ni tak ada, tak diajar tuan-tuan ya. Jadi jangan assalamualaikum warahmatullahi. Tunduk balik assalamualaikum. Ni tunduk ni jangan dibuat-buat lagi lepas ni tuan-tuan ya. Ni bid'ah tuan-tuan ya. Benda yang direka-reka yang Nabi tak ajar ni baru panggil bid'ah ni tuan-tuan. Benda baru nah. Tidak ada dalil ni. Ni ramai. Kalau tengok orang semayang dalam masjid ni, ni kata semayang warisan ni tuan-tuan, semayang keturunan ni, bukan semayang dengan berilmu tuan-tuan. Jangan ditunduk-tunduk lagi nah. Kalau bagi salam tangan tengok tempat sujud ni, assalamualaikum warahmatullahi panjang tuan-tuan ya. Pusing ni balik assalamualaikum warahmatullahi. Gitu tak ada tunduk-tunduk tuan-tuan. Tak ada tunduk-tunduk ni tak ada. Kalau buat makruh sebab benda tu tidak ada kaitan dengan semayang, kita menambah-nambah pergerakan yang Nabi tak ajar, makruh. Mujur perbuatan kecil. Kalau perbuatan besar, kepala ni sebab pergerakannya kecil. Kalau pergerakannya besar, batal semayang tuan-tuan ya. Baik. Kemudian pusing muka. Pusing muka ni Nabi ni tuan-tuan, dipusing ni sahabat sebut sampai nampak putih pipi Nabi. Jadi kalau nak bagi pusing ni jangan sikit sangat. Assalamualaikum warahmatullahi. Tu baik tak ya pusing tuan-tuan ya. Jadi pusing ni bagi sampai nampak pipi kita ni putih. Kata kalau ikut sahabat sebut ni nampak putih pipi Nabi. Maksudnya Nabi kalau dibagi salam sampai orang belakang nampak pipi Nabi ni. Jadi kalau kita nak dhabitkan, ulama kata macam mana nak tahu pusing kita ni pipi kita dah nampak ke belakang ke tak nampak? Kita pusing sampai kita nampak bahu kita ni. Kalau tuan-tuan pusing dah nampak bahu ni, maksudnya kepala tuan-tuan tu dah sampai. Kan pusing lebih. Masalah pula kan tuan-tuan. Jadi pusing ni setakat nampak ujung bahu ni kira dah sampai lah tu. Tuan-tuan ya. Dan pusing sampai nampak ujung bahu ni. Gitu tuan-tuan ya. Baik, jadi tuan-tuan mengenai dengan mengenai dengan tahiyat akhir tuan-tuan dan seterusnya, maka saya rasa sudah tak ada apa-apa lagi lah. Maknanya daripada awal semayang sampailah tahiyat akhir itu, apa yang Nabi SAW telah ajarkan kepada kita, saya rasa dah semua saya tunjukkan kepada tuan-tuan ya. Dan yang terakhir tuan-tuan, mana kita ni ada yang menyapu muka tuan-tuan. Assalamualaikum bahasa Inggeris. Dan kita pun menyapu muka tuan-tuan tak? Menyapu muka ni ada hadis riwayat Anas bin Malik tuan-tuan ya. Anas bin Malik menyatakan, Anas ni sahabat besar Nabi SAW, yang mana Nabi lepas habis semayang Nabi menyapu mukanya tuan-tuan gitu nah. Dan tuan-tuan sebenarnya sapu muka ni ada bacaan tuan-tuan. Bukan kita sapu kosong saja nah. Ada bacaannya Allahumma dzib 'anil hamma wal hazan wal ghamma. Hafalah doa tu tuan-tuan ya. Maknanya Allah hilangkan daripada diri aku ni segala segala keluh kesah ya, segala derita, segala susah payah dan sebagainya. Anil hammi ni susah payah, hazan dan duka cita, minta Allah Subhanahu Wa Taala hilangkan daripada kehidupan kita tuan-tuan ya. Cuma satu lagi hukum yang saya terlintas terniat tuan-tuan nak sebut juga pada tuan-tuan ialah, kalaulah tuan-tuan nak kita memang niat orang kata nak bagi salam sebelah kanan sahaja tuan-tuan tak, kita tak ada niat nak bagi salam sebelah kiri, mungkin kita tak tahan nak kentut macam mana tuan-tuan tak, mungkinlah tiba-tiba kan, dan fil alamin Allah tiba-tiba datang angin dalam perut tuan-tuan tak. Jadi tuan-tuan, macam mana kita nak mengikut hukum ni tuan-tuan? Kalau tuan-tuan memang niat nak bagi salam sebelah kanan sahaja tuan-tuan, maka ketika itu tuan-tuan bagi salam, tuan-tuan nak bagi salam sekali je tuan-tuan, maka ketika itu kita tidak disunatkan untuk berpaling ke kanan, tak disunatkan. Ni baru kita tahu tuan-tuan. Imam Nawawi menyebutkan perkara ni tuan-tuan ya. Maknanya gini, kalau memang kita niat nak bagi salam sekali je, kita ada kecemasan dan sebagainya, tak sunat berpaling ke kanan, sebab kita memang takkan berpaling ke kiri dah tuan-tuan ya. Jadi kalau kita memang niat nak bagi salam sekali sahaja, sunatnya kepala tuan-tuan berada di tengah-tengah. Assalamualaikum warahmatullahi. Terus bangun. Itu yang sunatnya. Kita kadang-kadang kita fikir dah nak bagi salam sekali, kita pusing kanan sekali. Assalamualaikum warahmatullahi. Kita pun bangun. Tidak diajar begitu. Ulama kata tidak betul begitu. Kalau memang kita niat nak berpaling sebelah kanan sahaja, maka tak perlu berpaling. Sunatnya menghadap kiblat semata-mata. Tuan-tuan gitu nah. Jadi selesailah tuan-tuan ya. Jadi sebenarnya kalau kita nak sebut berkaitan dengan semayang ni, terlalu banyak hukum hakam yang berkaitan dengan semayang. Yang terakhir lah saya ingat tuan-tuan ya, adalah dalam 2 minit tuan-tuan ya. Saya nak tunjuk kesimpulan secara semua sekali cara semayang Nabi SAW tuan-tuan, daripada awal sampai bagi salam tuan-tuan. Yang terakhir tuan-tuan ya, saya tunjukkan yang terakhir demonstrasinya tuan-tuan, last tuan-tuan ya.
Baik, pertama tuan-tuan berdiri, kaki tuan-tuan ni pastikan betul-betul tegak menghadap kiblat, dan kita benar-benar bersedia untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala, jaga adab kita dan sebagainya, nak jaga hati dan sebagainya tuan-tuan ya. Baik, angkat tangan, jarakkan sedikit tangan kita ni, jangan tegak sangat begini. Mata tengok bawah tuan-tuan ya. Allahu Akbar. Tuan-tuan ya. Kepada tuan-tuan yang mungkin baru tengok kuliah saya pada hari ini, tuan-tuan boleh rujuk balik kepada siri 1, siri 2, siri ketiga untuk tengok balik macam mana saya sebutkan tentang perkara-perkara ni tuan-tuan ya. Jadi sama ada Allah pun boleh, ataupun dari sini Allahu Akbar. Tengok bawah dan tunjukkan rasa malu kita di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian tuan-tuan, ketika mana kita rokok, Allahu Akbar, kita rokok tuan-tuan ya. Jari kita di lutut, dan jarakkan sedikit jari ni, jangan dirapatkan tuan-tuan ya. Kepala tengok depan, jangan tengok kaki, tengok depan tuan-tuan ya. Dan ini dekat lutut sini. Kemudian Sami'allahu liman hamidah, tangan ni lekatkan di sini, dan keadaan tangan kita ni macam ni, jangan macam ni tuan-tuan ya. Kemudian habis selesai di sini, ingat di sini perlu ada tamak ninah, sekejap berhenti, jangan terus nak turun tuan-tuan ya. Kemudian kita sujud dengan lutut, tangan dan dahi. Allah, tangan, kemudian letak dahi tuan-tuan. Allahu Akbar. Kaki belakang pastikan lipat kedua-duanya tuan-tuan ni, dan jari ni, tangan ni sebelah telinga, kedua-duanya sebelah telinga. Dan Allahu Akbar tuan-tuan ni. Badan belakang ni tegak dan jari ni rapat tuan-tuan. Sujud tadi pun jari rapat, dan hujung jari kita ni berbenturan sampai ke hujung lutut tuan-tuan ni. Kemudian sujud balik, Allahu Akbar, dan akhirnya tahiyat akhir tadilah tuan-tuan ya, yang kita bicarakan tadi tuan-tuan. Baik tuan-tuan, saya rasa sekadar itulah perkongsian kita pada malam ni tuan-tuan. Saya doakan mudah-mudahan tuan-tuan semua mendapat rahmat bimbingan daripada Allah, dan mudah-mudahan solat yang kita lakukan ini benar-benar mendapat rahmat kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala, dan menjadikan kehidupan kita semakin sempurna tuan-tuan. Hakikat sebenarnya tuan-tuan, hubungan kita yang paling besar adalah solat tuan-tuan ya. Jangan kita menganggap solat ni perkara yang kecil tuan-tuan. Tuan-tuan jagalah sungguh-sungguh tuan-tuan semayang ini. Buatlah yang sebaik-baik yang mungkin. Buatlah bersungguh-sungguh tuan-tuan. InsyaAllah Allah Subhanahu Wa Taala akan menunjukkan kuasanya kepada kehidupan tuan-tuan. Bila tuan-tuan benar-benar membaiki hubungan Allah dalam solat ni tuan-tuan, tuan-tuan akan nampak bagaimana mukjizat yang Allah Subhanahu Wa Taala akan berikan kepada tuan-tuan. Mudah-mudahan Allah rahmati tuan-tuan semua. Dan saya mohon maaf kekurangan dalam saya sampaikan kuliah tuan-tuan. Segala yang baik itu semua datang daripada Allah. Mudah-mudahan tuan-tuan sentiasa dalam kebaikan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala insya-Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin.